Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah berutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Shigeru Ishiba, Perdana Menteri Jepun, atas pelantikannya sebagai Perdana Menteri Jepun berikutan dengan kemenangannya dalam Parti Liberal Demokratik baru-baru ini. Faktor-faktor yang menyumbang kepada peningkatan masalah kesihatan mental, pendekatan holistik kepada kesejahteraan dan memperkasa kesihatan mental melalui penghayatan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikupas semasa sesi pertama seminar Majlis Ilmu Kelbarin, sesi yang membincangkan subtema kesihatan mental dan agama berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Dengan tajuk Kaedah Mengurus Gejala Kesihatan Mental menurut Al-Quran, yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi bin Abdullah, Naib Chancellor Universiti Islam Selangor, antara lain menjelaskan mengenai peningkatan masalah gangguan kesihatan mental dalam kalangan masyarakat dari pelbagai peringkat umur. Antara yang hadir, Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Dato' Paduka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato' Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama. Kertas kerja bercajuk Pengintegrasian Perspektif Keagamaan dalam Perundangan Kesihatan Mental, Pendekatan Holistik kepada Hak-Hak Asasi Manusia dan Kesejahteraan di negara Brunei Darussalam dibentangkan oleh Profesor Nihaluddin Ahmad dari UNISA. Awang Muhammad Yusof bin Haji Abdul Majid, Pegawai Tugas-Tugas Khas Jabatan Hal Ehwal Syariah pula membentangkan kertas kerja pengembangan kecerdasan emosi melalui penghayatan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai asas pemerkasaan kesihatan mental, satu pendekatan psikospiritual Islam. Pendekatan holistik mengintegrasikan pelbagai strategi menangani emosi dan kesihatan mental yang komprehensif, antara yang dibincangkan semasa sesi kedua seminar Majlis Ilmu. Dayang Hani Haryana binti Haji Maidin, Pegawai Psikologi dan Ketua Perkhidmatan Psikologi Klinikal dan Masyarakat, dalam kertas kerja bertajuk Peraturan Emosi dan Kesihatan Mental, menyentuh strategi dalam memupuk kesejahteraan emosi dan meningkatkan kualiti kehidupan. Antara yang hadir, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi Kedua. Kertas kerja bertajuk Kesan Jangka Masa Panjang Tekanan ke Atas Kesihatan Mental dan Cara Menanganinya dibentangkan oleh Dayangku Dr. Raida Hayati binti Pengiran Haji Muhammad, konsultan psikiatris. Dalam pembentangannya, beliau menekankan kepentingan penilaian diri yang kerap boleh membantu mengenal pasti strategi berkesan terhadap tekanan masa depan. Dr. Denny Rudita bin Idris, penolong profesor dari UBD, dalam kertas kerja bertajuk Stigma Terhadap Kesihatan dan Penyakit Mental dalam kalangan penjaga tidak formal bagi pesakit psikiatri di Brunei Darussalam, mengongsikan media sosial memainkan peranan dalam meningkatkan akses kepada maklumat, pengetahuan dan tahap kesedaran mengenai kesihatan mental. Pada sebelah petang, seminar Majlis Ilmu 2024 diteruskan dengan membincangkan subtema Kesihatan Mental dan Remaja. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Perbagunan. Kertas kerja bertajuk Penggunaan Media Sosial, Kesan Psikologi Remaja dan Proses Intervensi Kajian dalam Konteks Malaysia,
yang disampaikan oleh Profesor Datuk Dr. Fariza binti Muhammad Syam, Pengarah Institut Islam Hadari, Universiti Kebangsaan Malaysia, antara lain menyentuh mengenai penggunaan media sosial terhadap remaja. Mungkin tuan-tuan dan puan depan saya ini ada TikTok. Sementara itu, Dr. Elsaid Abdallah Amin, penolong kanan Profesor Fakulti Usuluddin Universiti Islam Sultan Sharif Ali, membentangkan kertas kerja yang bertajuk Towards an Islamically Integrated Mental Health for Adolescents in Brunei Darussalam yang membincangkan mengenai pelbagai cabaran kesihatan mental yang dihadapi oleh remaja dan orang dewasa di negara Brunei Darussalam. Kertas kerja Dr. Shahin Zina binti Datuk Paduka Dr. Haji Syaukut Zina dari Jabatan Psikiatri Kementerian Kesihatan yang bertajuk Mental Health and Adolescence mengongsikan mengenai kepentingan peranan dan sokongan daripada ibu bapa, keluarga dan rakan-rakan bagi membantu golongan muda untuk mengatasi masalah kesihatan mental. Manakala Meja Besar Abang Haji Rosli bin Haji Bujang, Ketua Pegawai Eksekutif Empower, Presiden Perekap dan Pensyarah Adjung Universiti Brunei Darussalam menyampaikan kertas kerja bertajuk Impak Teknologi Terhadap Peribumi Digital yang menyentuh mengenai kepentingan literasi digital. Penubuhan Mastera mempunyai halat tuju yang jelas dan penting iaitu bagi merapatkan hubungan, pengertian dan kerjasama kesusasteraan negara-negara anggota dalam usaha memajukan dan mengembangkan kesusasteraan serantau ke arah menjadi warga sastera dunia yang berwibawa dan juga mengusahakan peluang-peluang bersama untuk para sastrawan memajukan bakat, penterjemahan, penerbitan dan pengiktirafan terhadap pencapaian mutu ciptaan sastra ke peringkat rantau dan antarabangsa. Menteri Pembangunan selaku pemangku Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan berucap demikian semasa merasmikan sidang ke-28 Mastera Seminar Antarabangsa Kesusasteraan Asia Tenggara SAKAT, Festival Teater Mastera, Apresiasi Naskah Drama dan penyampaian Anugerah Sastra Mastera ke-7. Majlis diadakan malam tadi di Hotel Antarabangsa Rizkun, Gadong. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juwada bin Haji Abdul Rashid menyarankan antara yang boleh diusahakan dalam ledakan teknologi informasi dan komunikasi melalui Mastera ialah menggandakan usaha mempromosi semua produk Mastera berkenaan agar penyebarannya mencapai ke negara-negara di luar dari anggota Mastera malah sehingga di peringkat antarabangsa. Pada majlis tersebut juga beberapa buah buku baharu terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka dilancarkan. Majlis juga diteruskan dengan penyampaian Anugerah Sastra Mastera ke-7 2024 kepada 4 orang tokoh. Antara penerima anugerah tersebut yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman Badarudin HO. Sebagai sebahagian daripada komitmen berterusan Bank Islam Brunei Darussalam BIBD dalam menggalakkan pertumbuhan kepelbagaian ekonomi di negara Brunei Darussalam, kemarin diadakan majlis mendirikan tiang asas bangunan BIBD Konex Temburong. Majlis berlangsung di Labu Square, daerah Temburong. Menyempurnakan majlis yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi BIBD. Projek yang dijangka siap pada pertengahan 2025 merupakan sebuah bangunan pelbagai tingkat yang dihasrat untuk memperkasa perusahaan tempatan dalam pasaran kompetitif. Turut hadir Yang Berhormat Haji Awang Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara.
Penglibatan syarikat tempatan dalam sektor maritim sangat digalakkan dalam usaha membantu mewujudkan sektor maritim yang berkembang maju dan lebih berdaya saing, berucap semasa majlis perasmian kapal tunda Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi menyatakan pihak kerajaan komited untuk menggalakkan penyertaan dan pembangunan sektor maritim dengan melaksanakan dasar sokongan untuk memastikan syarikat tempatan mempunyai akses kepada peluang yang secara tradisinya dikuasai oleh entiti antarabangsa dan memainkan peranan penting dalam perkhidmatan pelabuhan dan perkapalan. Majlis berlangsung di Pusat Kapal Pesiar Pelabuhan Muara. Encourage greater local participation in the maritime sector and hope to see even more vessels registered under the Brunei flag in the future. This will not only enhance our national fleet, but also create a wealth of opportunities for local businesses, fostering a more competitive and sustainable maritime industry. Ia merupakan kapal tunda terminal pengiring pertama yang dimiliki sepenuhnya oleh syarikat tempatan SPH High Marine Sendirian Berhad dan dikendalikan oleh Brunei LNG. Pencapaian ini bukan sahaja menyediakan peluang pekerjaan, malah membantu melengkapkan tenaga kerja dengan kemahiran dan kepakaran yang diperlukan untuk menyumbang kepada industri dan negara secara keseluruhan. Kerajaan Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam dan seluruh lapisan masyarakat sentiasa berganding bahu dalam memberikan pemedulian terhadap kebajikan dan kesejahteraan warga emas demi memastikan golongan tersebut dijaga, dipeduli dan diberikan penghormatan melalui pendekatan holistik dan bersepadu dari pelbagai pihak. Dalam berutusan sempena Hari Antarabangsa Warga Emas 2024, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan mengongsikan setakat Ogos 2024, 43,272 warga emas menerima pencen umur tua setiap bulan dan dari jumlah tersebut 825 warga emas menerima dua faedah iaitu menerima pencen umur tua dan elaun kurang upaya. Manakala lebih kurang 350 warga emas menerima elaun penyedia penjagaan sebagai penjaga golongan penerima elaun kurang upaya. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad mengongsikan negara Brunei Darussalam melalui Majlis Kebangsaan Isu Sosial dengan kerjasama Kementerian Kesihatan dan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan akan melancarkan pelan tindakan warga emas ke arah penuaan yang berjaya. Pelan tindakan tersebut menekankan kesejahteraan, perlindungan dan pemerkasaan warga emas yang dihasratkan untuk mencapai kemajuan dan inklusiviti golongan warga emas. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan juga menghargai usaha-usaha daripada pelbagai pihak, termasuk agensi kerajaan, institusi pengajian tinggi, pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan NGO, keluarga, komuniti setempat dan sukarelawan ke arah meningkatkan sistem sokongan bagi warga emas. Antara program yang telah dilaksanakan, program kesedaran penyakit demensia dan projek memeduli warga emas. Pada tahun ini, penekanan kepada penjagaan yang berkualiti termasuk bagi warga emas menjadi fokus usaha Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dengan kerjasama pelbagai pihak termasuk agensi kerajaan, swasta, institusi pengajian tinggi dan pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan. Kursus-kursus penjagaan yang diiktiraf atau bersijil akan ditawarkan khususnya kepada penjaga golongan warga emas dan kelainan upaya. Hari Antarabangsa Warga Emas disambut pada 1 Oktober setiap tahun dan sambutan tahun ini membawakan tema meniti usia dengan bermaruah, kepentingan memperkukuh sistem penjagaan dan sokongan untuk warga emas seluruh dunia.
adalah menjadi tanggungjawab umat Islam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengenalinya dan menanamkan rasa kasih dan mencintainya dengan mencontohi dan meneladani akhlak baginda yang sentiasa benar, jujur, amanah dan bijaksana dalam segala urusannya. Perkara ini antara intipati ceramah sempena Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam tadi di Masjid Asy-Syalihin, Jalan Perdana Menteri. Antara yang hadir Awang Misli bin Haji Abdul Karim, Pemangku Timbalan Setia Usaha Tetap Pentadbiran dan Kawangan Kementerian Hal Ehwal Agama. Ceramah bertajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikon terunggul sepanjang zaman disampaikan oleh Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi bin Abdullah, Naib Chancellor Universiti Islam Selangor. Anugerah Inovasi Perdana AIP memberikan penghargaan dan pengiktirafan kepada agensi kerajaan secara berkumpulan dan perseorangan yang berhasil melaksanakan usaha-usaha penambahbaikan dan pembaharuan atau inovasi dalam perkhidmatan awam. Program tersebut juga melibatkan penelitian semula program inovasi dalam perkhidmatan awam di bawah Rangka Kerja Perkhidmatan Awam yang membantu ke arah pemberian perkhidmatan yang cemerlang untuk mencapai matlamat wawasan Brunei 2035. Terima kasih kepada Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia kerana telah mengiktiraf projek Blood Card ini sebagai penerima anugerah AIP. Jadinya Alhamdulillah AIP ini adalah satu inovasi hasil daripada tempatan, satu aplikasi mobile yang mengevolusikan dan memudahkan cara bagi penderma darah untuk mengakses segala informasi berkaitan dengan pendermaan darah dorang. Sistem ini mengumpulkan data daripada kesemua jabatan-jabatan cawangan di daerah-daerah Temburong, Belait dan Tutong ke dalam satu pusat. Ini memudahkan akses pengurusan fail yang lebih baik dan maklumat-maklumat data, pengurusan maklumat data yang lebih baik. Kenapa Kementerian Pertahanan JPPK memilih ini adalah satu inisiatif daripada Jabatan Arah Pembangunan dan Perkhidmatan Kerja Kementerian Pertahanan untuk mendukung dan menselaraskan wawasan 2035 ke transformasi digitalisation. Sukan, lebih 100 pegawai dan kaki tangan termasuk tenaga pengajar yang sedang berkhidmat di Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Agama menyertai kejohanan badminton sempena sambutan Hari Guru ke-34. Peringkat akhir kejohanan berlangsung malam tadi di Dewan Pusat Belia. Hadir Dr. Chen Wei Keh, Timbalan Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Kejohanan menyaksikan kategori perseorangan lelaki terbuka, lelaki veteran, bergu lelaki C3 dan ke bawah, perempuan C3 dan ke atas dan bergu lelaki B2 dan ke atas. Kejohanan tersebut dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan Core Curriculum Kementerian Pendidikan.